Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada saya, kepada puan-puan sekalian. Allah Subhanahu wa taala himpun kita dalam keadaan masih lagi kita berada dalam kesihatan yang baik, kelapangan masa dan nikmat yang sangat besar yang kadang-kadang ramai tak rasa ni sebagai nikmat. Kebanyakan manusia merasakan nikmat tu bila dapat apa yang dia nak, tapi hakikat nikmat yang lebih besar ialah dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang tak ada nikmat ketaatan. Dia buat apa yang dia nak dan dia tinggalkan apa yang Allah nak. Sebab bila Allah bagi nikmat ketaatan, maka hakikatnya kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya pernah cerita kat puan-puan, pernah satu ketika Al-Imam Ali Ar-Ridha, kalau ingat lagi nama ni lah, Imam Ali Ar-Ridha ni salah seorang daripada cicinda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu setelah wafatnya Rasulullah, mereka melunaskan kerinduan kepada Nabi. Yang pertama dengan menghadirkan hati mereka sepenuh ketaatan kepada Allah melalui penyempurnaan kepada sunnah. Yang kedua, mereka buat hubungan dengan ahli keluarga Nabi SAW. Mereka kalau dengar Ahlul Bait, keturunan Nabi, maka mereka akan cukup seronok. Mereka akan buat hubungan yang cukup baik. Salah seorang ulama di kalangan Ahlul Bait yang terkenal setelah wafatnya Rasulullah daripada cicinda Nabi, nama dia Al-Imam Ali Ar-Ridha. Satu ketika beliau keluar musafir sehingga tiba di satu kawasan perkampungan yang mana orang kampung ni dah lama tunggu kehadiran Imam Ali Ar-Ridha. Bila tahu saja Al-Imam Ali Ar-Ridha sampai kat situ, maka mereka berhimpun ramai-ramai, disebutkan lebih 2,000 orang berhimpun untuk menyambut kedatangan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu musafir naik unta, naik kuda, bukan macam kita naik kereta ikon. Kita naik kereta pun tak pakai seat belt. Orang dulu naik unta, naik kuda, kalau pakai serban dia akan lebihkan ekor belakang. Dia akan lilit muka dia. Sebab bila kuda tu lari laju, pasir berterbangan, di padang pasir pula akan kena muka. Bila Imam Ali Ar-Ridha sampai, tuan-tuan naik kereta tak payahlah duk ikat macam tu. Ada cermin, ada wiper.
Bila Imam Ali Ar-Ridha sampai, jadi muka dia tertutup. Maka salah seorang kata, wahai Imam, singkaplah wajahmu, kami rindu nak tengok. Maka Imam Ali Ar-Ridha buka wajah dia. Maka sebahagian besar di kalangan mereka menangis, sebahagian besar dalam keadaan begitu gembira. Mereka jumpa ulama, mereka jumpa orang alim, mereka jumpa orang saleh. Antara kelaziman yang lepas ni kita boleh buat, kita kena buat, apa dia? Nasihat sikit. Walaupun kadang-kadang yang alim tu, yang alimah tu lagi muda daripada kita, tapi pengorbanan masa dia duduk mengaji agama lama sehingga Allah memberikan kefahaman agama pada dia. Orang ramai kata, wahai Imam, nasihatkan kami. Orang zaman dulu jumpa orang alim minta nasihat. Orang zaman sekarang jumpa orang alim minta selfie. Ustaz, selfie tu boleh? Ustaz pun kata, tak apa, main sini Ustaz, tolong pegang. Ustaz lagi expert. Tuan-tuan, tak ada masalah perempuan, tak ada masalah. Bergambar tak apa. Setengah ulama ni khilaf bab ni, tapi yang penting nasihat tu. Maka Al-Imam Ali Ar-Ridha beritahu apa? Sami'tu min abi, aku telah dengar daripada ayah aku, Musa Al-Kazim, yang telah mendengar daripada ayah dia, Ja'far As-Saddiq, yang mendengar daripada ayah dia, Muhammad Al-Baqir, yang mendengar daripada ayah dia, Ali Zainal Abidin, yang mendengar daripada ayah dia, Husain, yang mendengar daripada ayah dia, Ali ibn Abi Talib, yang mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, inni ana Allah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, wa man akharra li bitauhidi, siapa-siapa yang berikrar untuk mentauhidkan aku, dakhala hisni, dia masuk dalam benteng aku, wa man dakhala hisni, siapa-siapa yang masuk dalam benteng aku, amina min azabi, dia akan selamat daripada azab aku. Azab ni, kita selalu kalau dengar perkataan azab, mesti yang kita terbayang api neraka. Itu hakikat azab yang Allah Subhanahu wa taala beritahu, barang siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, saufa nuslihim nara, Allah akan campurkan dia masuk dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, Allah Subhanahu wa taala akan bakar kulit dia, terbakar kulit dia, dia ganti kulit yang lain pula, terbakar lagi, sakit dia berganti tanpa henti. Allah kata ni azab, liyadhuqul azab, kata Allah ni azab. Ini akhirat. Azab yang Allah sebut ni ialah azab yang tak ada penghujung kesakitan dia. Yang mana azab atas dunia ada penghujung tak? Azab atas dunia ada penghujung. Penghujung azab kat dunia ada dua. Yang pertama, mati. Mati, habis azab atas dunia. Yang kedua, azab atas dunia akan selesai dengan melapangkan hati untuk mempersiapkan bahagia. Hilang azab. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan satu ujian, stres dia amat sangat, sampai dia pun tak dapat kawal tension dia, sampai akhirnya dia tinggalkan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang diuji dengan ujian yang sama, tetapi mulut dia tak berhenti istighfar kepada Allah. Dia saut segala pahala yang dibentangkan di depan muka dia, di depan mata dia, di depan kehidupan dia, sehingga dia bahagia dalam ujian yang Allah bagi kat dia. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita kalau mampu banyakkan dengar kisah-kisah orang dulu. Orang dulu tu makna dia orang yang hidup di zaman Nabi dan selepas zaman Nabi sikit. Para sahabiah,
para tabi'in, di kalangan wanita waliyah, di kalangan wanita-wanita yang saleh, yang hampir. Dan kalau kita perempuan biasa dengar, ini semua orang kenal. Orang Melayu suka letak nama anak Rabiatul Adawiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Satu orang wali yang begitu hebat makam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia ni syaitan pun tak benci. Kita bukan kata syaitan, ulama pun benci. Bukan kata syaitan, kadang-kadang ustaz pun apalah ustaz ni. Tuan-tuan, Rabiatul Adawiyah tak ada kebencian langsunglah hati dia, hatta kepada syaitan. Pernah ditanya kepada Rabiatul Adawiyah, syaitan pun kamu tak benci? Kata Rabiatul Adawiyah, aku ada hati, yang mana hati aku ni mampu memuatkan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tak ada ruang aku nak benci siapa-siapa. Berapa ramai orang yang benci orang, kadang-kadang jumpa pun tak pernah. Tengok kat Facebook sekali lalu apa nak jadi teruk sangat ni? Astaghfirullah, gambar macam ni. Tengok, baru tengok sekali, astaghfirullah, nak siapa teruk sangat ni? Kenal pun tak. Tuan-tuan perempuan sekalian, saya nak ajak diri saya kita istighfar banyak-banyak. Sebab hakikat nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kesibukan kita dengan aib kita di depan Allah. Kita ni orang nampak baik, kadang-kadang bukan sebab kita baik pun, sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tuan-tuan, tak tahulah siapa nak kawan dengan kita. Kalaulah Allah letakkan dosa tu ada bau, agak-agak perfume mana yang boleh sembok bagi hilang bau tu jadi wangi? Tak ada, tuan. Perfume tu hanya taubat. Perfume tu hanya taubat saja. Takwa ialah jalan untuk mendekatkan hati, untuk menghadirkan diri, untuk mendapat cinta Allah. Hari ni kita nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan para sahabat dan juga sahabiah. Mereka ni kalau boleh, mereka nak hati-hati mereka sentiasa ada hubungan dengan Allah. Mereka tak mau dunia merosakkan akhirat mereka. Di kalangan mereka tadi apa nama Rabiatul Adawiyah, kita kalau diberi pilihan, kalau orang tanyalah nak mati cepat ke nak mati lambat, ramai masya-Allah ajaib jawapan tu. Dulu sahabat mereka nak cepat mati. Sebab apa? Mereka menginginkan supaya kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah cepat dulu. Sahabat kalau boleh cepat-cepat. Bila Sayyidina Husain, cucu kepada Rasulullah, diugut nak dibunuh oleh Shimar di Karbala. Shimar kata, aku bunuh kau nanti kat Karbala. Sayyidina Husain kata, kau nak takutkan aku dengan kematian? Wallah, kematian itu ialah jalan untuk aku hampir dengan kekasih aku. Bila ditanya kepada orang-orang saleh, ditanya kepada Rabiatul Adawiyah, apakah kamu menginginkan syurga kerana nikmat dia? Kata Rabiatul Adawiyah, aku menginginkan syurga bukan kerana nikmat dia, tetapi menginginkan syurga kerana tetangga dia. Kerana yang ada dalam syurga tu Rasulullah. Itu je yang aku nak. Aku nak di tempat mana ada Rasulullah, tu yang aku nak. Ini orang yang saleh. Sebab tu dunia ni pun mereka berusaha supaya tak renggang dengan sunnah Nabi. Mereka ikhtiar supaya hati mereka macam hati Nabi. Ini para sahabat mereka tahu saya keinginan Nabi, mereka usaha untuk sempurnakan keinginan itu. Kita akan baca satu hadis daripada kitab Safinatun Nikah. Siapa yang ada kitab ni, muka surat 34. Dan walaupun hadis ni berkenaan dengan menawarkan anak perempuan kepada lelaki yang baik agama dia. Di zaman Sayyidina Umar pernah ada satu orang lelaki saleh masuk meminang kepada wanita Quraisy. Ayah dia tolak pinangan. Sayyidina Umar dapat tahu. Sayyidina Umar tanya ni, kenapa tolak pinangan? Lelaki tu saleh nak minang anak kamu. Bahkan anak kamu pun suka pada lelaki tu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kami ni Quraisy. Bahkan lelaki itu daripada golongan bangsa yang rendah, tak setara untuk dikahwin dengan kami, dengan anak kami. Sayyidina Umar kata, bahkan inilah yang aku khawatirkan yang akan berlaku pada kalian.
Di saat manusia menyangka kedudukan yang tertentu menyebabkan dia lebih mulia pada sesiapa. Tuan-tuan, Nabi ketika mana Hajjatul Wida', perempuan kalau pergi umrah, yang biasa perempuan yang dah pergi haji, tapi orang Malaysia jarang dibawa ke Masjid Namirah. Ingat tak siapa yang dah pergi haji, ada tak solat di Masjid Namirah? Masjid Namirah terletak di lembah Urainah, di Wadi Urainah. Tak biasa. Sebab apa? Nak kadang-kadang nak cepat, lepas tu jemaah ramai, jadi kadang-kadang tempat-tempat yang penting ni skip, tak ada nak pergi. Di situ dibina masjid. Di Wadi Urainah ni ada satu masjid, nama dia Masjid Namirah. Di situ dulu Nabi pernah duduk atas unta Nabi. Nabi bagi pesan kepada para sahabat pada Hajjatul Wida'. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna aba'akum wahid. Ayah kalian pun satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua daripada Adam, dan Adam tu daripada tanah. Nabi baca ayat Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian ialah yang paling bertakwa di kalangannya. Laisa lil a'rabin ala a'jamin fadlun illa bittaqwa. Nabi kata tidaklah orang Arab itu ke atas orang Ajam itu lebih mulia, melainkan dengan takwa. Yang paling mulia di kalangannya, kata Allah, yang paling bertakwa. Sayyidina Umar cukup marah kalau orang meletakkan kedudukan ketinggian di atas satu sebab selain daripada takwa, kerana itu benchmark Allah. Dan itu yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab tu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bila mana mereka nak kahwin dengan anak mereka, mereka cari orang yang saleh, yang ada agama, bukan cari ustaz. Ada orang kata ni nak menikah nak cari ustaz, orang alim, orang pandai, orang dah tak bawa tenang. Alim belum tentu soleh. Alim belum tentu soleh. Ramai orang alim jahilun billahi wa alimun bi ahkamillah. Dia alim dengan hukum hakam Allah, bab fiqh perfect. Tanyalah macam-macam dalil itu, semua dia boleh bagi, tapi dia tak pernah peduli hubungan dia dengan Allah. Dekat luar rumah nampak macam subhanallah, sekali balik rumah Quran pun tak sentuh. Duduklah rumah, relax lah, kata ni pakaian kat luar rumah, dalam rumah tak payahlah. Dia tak ada masalah pakai apa pun dalam rumah, tapi keimanan dalam rumah tu jangan dibuang. Rabiatul Adawiyah, duduk seorang-seorang, bukan nak tunjuk amal kat siapa-siapa. Tuan-tuan, perempuan sekalian, Rabiatul Adawiyah tak kurang sehari 50,000 kali selawat kat Nabi SAW. Berapa kali kita? Saya sendiri yang cakap. Nabi tahu, tuan-tuan, amalan kita, selawat kita yang kita baca setiap hari, setiap daripada kita, Nabi tahu. Pernah di Khalifah terakhir Uthmaniyah terlalai berselawat sehari. Nabi tegur. Daripada satu orang, daripada rakyat dia datang, Nabi tegur. Hari tu dia lupa selawat kat Nabi, sebab setiap hari Khalifah ni selawat 5,000 kali. Kita dengar ribu-ribu tak ada apa dah lah. Memang kalau kita mampu selawat sehari 100 kali pun Masya Allah, dengan istiqamah, itu pun dah satu nikmat yang cukup besar. Dah dapat 100 tambah lagi 100, dapat 100 tambah lagi 100, dapat 100 tambah lagi 100. Yang penting istiqamah. Ini amalan orang dulu, mereka buat bukan nak tunjuk ke orang, kerana mereka tahu Allah melihat mereka. Tuan-tuan, dalam hadis ni, an Salim ibn Abdullah rahimahumullahu ta'ala annahu sami'a Abdullah ibn Umar. Dan kata Salim bin Abdullah, sesungguhnya aku telah mendengar bahawa anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, meriwayatkan, yuhaddithu anna Umar bin al-Khattab hina ta'ayyamat Hafdatu bin Umar radhiyallahu ta'ala anha min Khunais ibn al-Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu.
Kata Abdullah, yakni anaknya Sayyidina Umar, dia cerita ketika anak perempuan dia, yakni Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha menjadi janda setelah meninggalnya Sayyidina Khunais As-Sahmi, salah seorang daripada ahli Badar, wa kana min ashabi Rasulillah SAW. Dia salah seorang daripada sahabat Nabi, qad syahida Badran tuwaffi bil Madinah. Dia salah seorang yang mana ikut perang Badar dan dia meninggal di Madinah. Khunais, satu orang sahabat Nabi yang dulunya merupakan suami pada Sayyidatina Hafsah. Nabi SAW, isteri pertama Khadijatul Kubra alaiha salam, wafat Khadijah, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Sa'udah. Yang ketiga Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Aisyah. Yang keempat ni kisah dia. Yang keempat, inilah cerita dia. Sayyidina Umar bila dapat kematian menantu dia, apa yang dia buat? Diceritakan oleh Abdullah, tuwfiya bil Madinah, yakni matinya Khunais bin Madinah. Qala Umar radhiyallahu anhu, falaqitu Uthman ibn Affan, aku telah bawa dan sampaikan kepada Sayyidina Uthman bin Affan, aku jumpa Uthman, fa'aradtu alaihi hafdatu, dan aku telah tawarkan kepada Sayyidina Uthman untuk menikah dengan Hafsah. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bin al-Umar, maka kata Sayyidina Umar, wahai Uthman, kalau kau nak, aku nak nikahkan anak aku kepada kamu. Maka Sayyidina Uthman kata, qala sa'anzuru fi amri, maka boleh tak bagi aku masa untuk aku fikir dulu benda ni berapa hari. Falabistu layali faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadha, maka lepas beberapa hari Sayyidina Uthman pun beritahu, wahai Umar, aku rasa aku belum siap lagi, bersedia lagi untuk kahwin dalam masa yang terdekat. Qala Umar falaqitu Abu Bakrin, sebabkan Sayyidina Uthman tak mau aku jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar pula. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bin Umar, wahai Abu Bakar, kalau kau nak, aku nak nikahkan anak aku Hafsah dengan kamu. Fasamata Abu Bakrin falam yarji' ilayya syai'an, fakuntu alaihi aw jada minni ala Uthman. Kata Sayyidina Umar, bila aku tawarkan kepada dia, langsung tak bagi jawapan. Wallahi aku lagi terasa hati dengan Abu Bakar Siddiq daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Uthman tak mau bagi tahu, tak mau. Sayyidina Abu Bakar tak kata apa, senyap. Thumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas itu Nabi masuk meminang. Tuan-tuan puan-puan sekalian, rawahul Bukhari, hadis ni sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dah ada niat, hasrat, keinginan untuk menikah dengan Sayyidatina Hafsah. Sebab tu bila para sahabat dapat tahu yang Nabi nak menikah dengan Hafsah ni satu orang yang cerdik, satu orang yang baik rupa paras dia, satu orang yang begitu bertakwa kepada Allah. Jadi lelaki-lelaki saleh ni macam tu, mereka nak ada hubungan dengan Umar juga, daripada orang yang hebat, keturunan yang hebat. Tapi bila mereka dapat tahu yang Nabi SAW ada hasrat juga nak menikah dengan Sayyidatina Hafsah, maka mereka telah lupakan hasrat mereka. Ini sahabiah, ini sahabat. Mereka bila tahu satu benda yang Nabi nak, mereka tekan keinginan mereka untuk disempurnakan apa yang Nabi nak. Nabi SAW telah masuk meminang, maka Sayyidatina Hafsah akhirnya telah menjadi salah seorang daripada ummahatul mukminin, salah seorang daripada ibu-ibu orang yang beriman. Sebab tu perempuan, apa keinginan Nabi sebenarnya dengan kita? Daripada hadis ni kita kena faham bahawa hidup ni bukan menyempurnakan apa yang kita nak. Siapa yang nak bahagia tapi taat nafsu, dia takkan jumpa jalan bahagia sampai mati. Kerana jalan bahagia hanya jumpa dengan dua cara.
Ketaatan kepada Allah dengan ikut jalan yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW. Dulu, kalau ingat kita pernah baca satu hadis dalam kitab yang sama berkenaan dengan Sayyidatuna Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Ingat lagi tak hadis tu? Sayyidatuna Fatimah binti Qais pun sama. Cerita dia telah kematian suami dia dan dia telah habis tempoh iddah. Dia sendiri datang jumpa Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, aku ni baru selesai tempoh iddah. Ada 2 orang lelaki masuk Mina. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Abu Jahmi. Ya Rasulullah, mana lagi baik? Hakikat hasrat hati dia, kalau Nabi masuk meminang, tu yang terbaik. Siapa tak mau kan? Jadi isterinya Rasulullah SAW. Kebanyakan orang Madinah, bila anak mereka dah sampai tahap boleh menikah ataupun anak mereka baru kehilangan suami, cepat-cepat mereka bentang kat Nabi. Mereka harap 2 benda. Yang pertama, Nabi masuk Mina. Yang kedua, Nabi bagi cadangan. Kerana cadangan Nabi mesti yang terbaik, dan ini mesti khair, kerana Nabi ni tak bercakap dengan nafsu. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, ni suamiku dah meninggal, iddahku pun dah habis, 2 orang masuk Mina, Muawiyah dengan Abu Jahmi, mana lagi baik ya Rasulullah? Nabi pun beritahu, wahai Fatimah, adapun Abu Jahmi ni satu orang yang suka pukul perempuan, dan Muawiyah ni pula miskin, tak ada harta. Aku cadangkan kamu kahwinlah dengan Usamah bin Zaid. Perempuan Usamah bin Zaid ni siapa dia? Usamah bin Zaid anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi, handsome, putih kulit dia. Tapi bila Nabi kata, barang siapa yang nak kahwin dengan wanita daripada wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Siapa dia Ummu Aiman? Nama betul dia Sayyidatina Barakah radhiyallahu anha. Sayyidatina Barakah ialah satu orang wanita yang mana merupakan bibiknya Nabi SAW. Dia khidmat kepada siapa? Dulu dia khidmat kepada Sayyidina Abdullah, ayah Nabi. Lepas tu bila Abdullah keluar berdagang, dia duduk dengan siapa? Siti Aminah, ibu Nabi. Dia khidmat dengan Siti Aminah daripada kecil. Hari Nabi lahir, umur dia baru 9 ke 10 tahun. Budak kita umur 9 tahun, 10 tahun buat apa? Sibuk dengan macam-macam main. Hak perempuan pun main Beyblade. Perempuan tahu tak Beyblade? Gasing tarik. Kalau perempuan hak ada periuk, tahulah nak pinjam periuk, pakai main tarik benda tu, ketekang, hilang habis, kunyit kuning-kuning tu habis, clear. Ni zaman sekarang punya 9 tahun, 10 tahun. Zaman tu 9 tahun, 10 tahun cukup matang. Sayyidatina Barakah, dia lah orang pertama yang pegang Nabi bila Nabi lahir. Dia lah orang pertama yang tengok muka Nabi SAW. Dia lah orang pertama yang dengar suara Nabi SAW. Akrab hubungan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, saya pergi hari itu dekat Mekah bulan lepas. Saya balik dekat Mekah, saya sewa kereta GMC, drive 300 km. Pergi mana? Pergi ke satu tempat nama dia Abwa. Abwa itulah tempat air mata Nabi jatuh. Di situlah tempat wafatnya Siti Aminah, ibu dia. Ketika tu ada jemaah yang diriwayatkan kisah ni ialah Sayyidatina Ummu Sama'ah bin Abdul Ruh. Dia cerita masa tu ada Barakah, ada Siti Aminah. Bila Siti Aminah wafat, dikebumikan Siti Aminah, Barakah pegang tangan Rasulullah nak balik ke Mekah. Berapa kilo lagi? 300 kilo lagi. Jalan kaki. Kita nak bahas pun komplain macam-macam, aircon lah, apalah, kata berhenti R&R, apa tandas R&R. Perempuan duduk Mekah, Madinah, jaga mulut. Kita training jaga mulut kat sana supaya balik jaga mulut kat sini. Hari tu ada jemaah yang dia dah biasa jenis komplain dia. Duduk kat Madinah hari tu, dia dapat air, dia minum-minum. Apa benda lah air kat Madinah ni masam. Dia kata macam tu lah. Nampak macam tak ada apa. Malam tu mimpi Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah ada 2. Kalau Rasulullah mimpi Rasulullah cakap benda elok, nasihat, okey, alhamdulillah. Kerana mimpi Rasulullah tu betul. Nabi dah beritahu, siapa yang mimpi bertemu dengan aku, maka dia bertemu dengan aku. Kerana syaitan tak boleh semua menyerupai aku. Bayangkan dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata keluar pada Madinah. Kelang kabut menangis bangun tu tuan-tuan, jumpa mutawif perempuan beritahu ni, ustaz mimpi macam ni. Mutawif boleh buat apa?
Akhirnya nak tenangkan hati dia, kita kata tak apa haji, tak apa, relax. Kita bawa jumpa syekh, mungkin ada takwil lain kot. Bawa jumpa syekh kat Madinah, cerita syekh kata apa? Syekh Madinah kata, kami nak boleh buat apa, keluar. Kalau Nabi halau keluar pada bumi Nabi, macam mana? Kita kadang-kadang cakap benda bukan-bukan, komplain macam-macam dalam kehidupan dunia ni tuan-tuan. Ini bumi Allah. Kalau Allah halau keluar pada bumi ni, mana nak pergi? Ainal mafar? Allah kata kalla la wazar, tak ada tempat lari. Ila rabbiki yawma idzinil mustakhar. Allah panggil kan. Di akhirat nanti nak lari mana? Memang tak boleh. Atas dunia ni kita nak training benda tu, jaga mulut tu. Dekat Madinah, dekat Mekah, kita training. Balik Malaysia, kadang-kadang banyak benda tak puas hati. Sikit-sikit nak komplain. Geram betul lah. Beli order food grab, sampai-sampai kat rumah tak sedap pula nasi goreng Cina dah. Ini rasa nak geram dah lah, mahal. Tak sedap pula. Nabi kalau makan satu perkara yang tak sedap, Nabi senyap. Kalau sedap, Nabi makan banyak. Pernah wanita Yahudi datang kan, bawa limau 3 biji. Masa tu duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, buka sebiji, makan. Nabi senyum. Umar dengan Abu Bakar kata, heran Nabi kali ni pelik, selalu Nabi bagi, kali ni Nabi tak bagi, langsung selesai sebiji, habis 3 biji, Nabi sapu seorang. Tuan-tuan bayangkan, Nabi makan, Nabi senyum. Pergi Rasulullah, Umar tanya, ya Rasulullah ni kenapa ni? Langsung kami tengok sedapnya buah limau tu tak bagi. Madinah kan, buah limau bukan senang nak dapat. Nabi kata, aku bukan tak mau bagi, aku buka aku nak bagi, makan-makan. Ya Allah, masam dia. Aku takut kalau aku bagi kat kalian, kalian buat muka terasa makcik ni. Macam tu Nabi jaga akhlak kan. Aku harap habis biji pertama, buka biji kedua manis, masam juga, Nabi kata. Buka yang ketiga, masam juga. Waktu aku tak bagi, tuan-tuan. Esok datang lagi wanita Yahudi masuk Islam. Tak payah dakwah panjang, tak payah cakap banyak, tuan. Tunjuk akhlak ya. Orang masuk Islam. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ini yang didapati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka dapat benda ni, akhlak ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Fatimah binti Qais, Nabi pesan kahwin dengan siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, ibu dia siapa dia ni? Barakah tadi tu. Bila Barakah kematian suami dia, maka Nabi bentang di depan para sahabat, siapa nak kahwin dengan wanita syurga? Kahwin dengan Sayyidatina Ummu Aiman. Terus Zaid angkat tangan. Sayyidatina Ummu Aiman ni bukan cantik. Kalau ikut daripada zahir dia, kulit dia hitam, bibir dia tebal. Kalau ikutkan kehansaman Sayyidina Zaid bin Harithah ni, zaman sekarang kan dia suka macam tu kan, pergi kenduri tengok, weh segak lelaki. Loh, apa perempuan lagu tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu tak payah nak buat sanding-sanding ni. Kadang-kadang duk banding sana, duk banding sini. Daripada duk sanding, baik hak yang lelaki duk kat depan sambut hak yang jemaah lelaki, hak perempuan duk dalam jaga perempuan. Lepas ni kahwin buat lain sikit, kata ni pengantin lelaki ni duk depan sambut. Pengantin perempuan duk dalam rumah sambut hak perempuan. Asing lelaki dengan perempuan. Lepas tu goodies nak bagi apa? Sugi. Tu dia kata sungguh-sungguh tuan, balik daripada kenduri ni tuan, insaf semua. Ini betul-betul kenduri yang membekahkan hati kami dengan Allah. Tapi jarang ronak macam tu. Asal kenduri ya, pasang DJ tak ada masalah. DJ duk kerja pasang tu apa lagu digemih-gemih, dihilis sebenda tu, dihiris-hiris, ditepung tawar tu. La ilaha illallah. Para sahabat Rasulullah, siapa saja jumpa Rasulullah pasti mereka akan rindukan akhirat. Siapa saja yang duduk dalam majlis Rasulullah pasti mereka akan kurang pada cinta dunia. Sepatutnya benda ni dekat kita, kita kena wujudkan benda yang sama hari ni. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu, sebab tu kita duduk dalam kelas-kelas pengajian, sebab tu kita belajar kitab, sebab tu kita akhirnya kita nak hadirkan hati untuk sayangkan Allah. Fatimah binti Qais, bila Nabi SAW suruh kahwin, inkih Zaid ibn Usamah bin Zaid. Usamah
Tuan-tuan, Zaid kahwin dengan apa nama tadi, Barakah Ummu Aiman, dapat anak Usama bin Zaid. Usama tak ikut muka ayah dia. Biasa kalau menikah kan banyak ikut mak. Ada setengah tu memang dia punya genetik mak tu kuat. Tuan-tuan turun kepada Usama bin Zaid kulit hitam, Usama bin Zaid kerinting, Usama bin Zaid tebal bibir dia. Sehingga kan pernah dia main depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan hingus warna hijau. Kita kalau ada anak jiran datang rumah, jom masuk makan ni rumah makcik baru ada pizza ni. Dia pun masuk hingus masuk keluar balik. Duduk masuk keluar balik. Nah, ambil pizza makan, gigit pizza tuan. Hak atas, hak bawah tali, hak atas pun tali ke. Kita tengok, kita rasa astaghfirullahalazim. Tak apalah dia ni ni pizza ni memang makcik beli untuk awak semua. Bawa balik semua. Dia punya apa nama geli. Tu tuan bayangkan. Perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Saidina Zaid, Usama bin Zaid, hidung keluar ingin warna hijau. Sayyidatuna Aisyah masa tu muda lagi, dia palingkan wajah dia buat muka. Dia geli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pada Usama bin Zaid, apa Nabi buat? Nabi sedut hingus Usama bin Zaid dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita anak kita punya hingus pun kita tak berani nak sedut, apalagi hingus anak orang. Hingus anak orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi nak ajar kita bahawa tak ada beza antara kulit hitam dengan kulit putih. Kerana ketakwaannya, Nabi sayang Usama bin Zaid. Nabi kata dekat Fatimah binti Qais kahwin dengan Usama bin Zaid. Fakarihtuh, kata Sayyidatina Fatimah binti Qais, aku tak suka. Usama bin Zaid tak handsome. Nabi kata inkih Usama bin Zaid, kahwin dengan Usama bin Zaid. 2 kali Nabi kata kahwin dengan Usama bin Zaid. Kerana Nabi suruh juga, kata Fatimah binti Qais, aku tekan hati aku, aku buang ketidakinginan aku kahwin juga dengan Usama bin Zaid. Wallahi, asbab perkahwinan tu, kata Sayyidatuna Fatimah binti Qais, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kebaikan yang melimpah ruah, sehingga aku ni salah seorang wanita yang dicemberui di kota Madinah. Kita kalau buat apa yang Allah dan Nabi suruh, walaupun nampak tak kenalah dengan keinginan, tuan-tuan perempuan buat tenang, kita akan tengok natijah dia atas dunia ni lagi Allah bagi dah. Kadang-kadang kita, saya minta maaf saya sendiri, kadang-kadang kalau kita buat khidmat, kita ibu-ibu khidmat kat rumah, kadang-kadang kita dah basuh baju, kemas rumah elok cantik, kemas rumah, basuh baju, minta anak pergi sidai, anak pun pergi sidai lah, sidai tak kepit, angin tiup berselera kat atas selut, kita ambil kepala budak tu, kita sekeh laju, kita hanger dia, kita rotan dia, kita marah dia, kita maki dia. Mak ni ya Allah dah beruih satu-satu dengan spender ayah hang. Macam-macam mak dah, ya Allah, penat tu tak penat. Geramnya. Perempuan yang kita buat tadi tu, yang kita khidmat tadi tu, ikhlas kita untuk redakan Allah. Apa jadi lepas tu, Allah dah terima dah apa kita buat sebenarnya. Tapi kadang-kadang sakitnya hati kita mengungkit, menyebabkan habis terhapus balik segala pahala yang kita buat tadi. Alangkah ruginya orang yang kata aku berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku duduk dalam rumah, Allah bagi aku jawatan pekerjaan yang paling mulia, bukan doktor tapi ibu kepada anak-anak. Ini jawatan yang paling mulia. Menjadi ibu yang mana tingginya darjat jawatan ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran. Siapa pun anak-anak kita, kalaulah dia tinggikan suara kat kita, maka tak ada bau syurga untuk dia. Sebab tu redha seorang ibu penting untuk anak-anak. Kadang-kadang anak buat kita memang kita marah, anak menggurih perasaan kita, anak buat kita macam ni. Tuan-tuan perempuan sekalian, sakitnya hati ni Allah yang tahu. Tapi redha, istighfar dan mohon keampunan untuk dia menyebabkan redanya Allah turun pada kita. Saya pernah pergi rumah orang tua-tua dekat satu kawasan di Hulu Selangor. Ada seorang pakcik tu dah tak ada separuh pada badan dia. Masa tu kami ada program dengan Datuk Awi kan, program dengan Wings, geng, motor geng society. Datuk Awi datang, semua makcik-makcik, pakcik-pakcik semua.
Ada seorang makcik tu angkat tangan, Datuk Awi, boleh tak bagi lagu Sejati satu? Studio saya kata, makcik ni umur dah dekat 80, minta lagu Sejati. Perempuan tahu tak lagu Sejati? Awi. Saya kata Masya Allah, layan Awi pun nyanyi lah. Lepas tu saya kata datang drag masa kan, sebab apa? Hujan, mereka ride motor lambat sikit. Saya kata kat Datuk Awi ni, masa kita dah lambat, macam mana? Datuk Awi kata yang lain boleh tangguh, tapi ceramah jangan Ustaz. Ceramah hak ni lagi penting pada nyanyi. Nyanyi ni cuma hiburkan hati, tapi ceramah ni, ini ialah pembentukan hati. Datuk Awi ni nampak macam tu, tapi hakikatnya dia tengah berperang. Satu orang yang sangat baik, satu orang yang begitu hormat dan muliakan ulama. Sebab tu kita kalau tengok zahir orang, jangan judge dia. Kita nampak apalah duk menyanyi, apalah rambut panjang, buat tenang, takut dia lagi baik di sisi Allah untuk bandingkan kita. Dia duduk dengan saya, dia cerita dia mimpi Rasulullah. Kita hak duk main masjid ulang 5 waktu, tak mimpi juga dah jumpa Rasulullah. Ada seorang pakcik tu habis-habis semua, saya duduklah sembang-sembang dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya maafkan semua orang yang pernah buat salah kat saya. Seorang yang saya tak maafkan. Saya kata, sudah pakcik, seorang tu siapa dia? Anak saya. Saya tak pernah anggap dia anak. Saya kata, pakcik jangan macam tu. Tak Ustaz, tak, memang macam tu. Kami besarkan dia, tapi hari ni mana dia letak kami, dia tak pedulikan kami. Singgah tengok pun tak. Menangis dia cerita. Sakitnya jiwa kita atas dunia ni, kalau kita ubat dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tingginya darjat kita. Wal ya'fu wal yasfahu. Surah An-Nur Allah begitu, maafkanlah dan lapangkanlah dada kamu untuk lupakan dosa orang pada kamu. Apa lagi kaum kerabat kita, apa lagi anak isteri kita, apa lagi suami kita, apa lagi mak ayah kita, apa lagi yang dekat-dekat dengan kita. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita pula kita benci. Apalah anak-anak, ada anak-anak lah ni benci kat mak ayah benci kat anak, suami benci isteri, isteri benci suami. Duduk dengan awak satu rumah ni pun sebab tahan lagi, sebab anak-anak perkataan ni cukup bahaya. Kalau tak ada anak, lama lah. Allah. Kalau Nabi SAW ada lagi dengan kita, tengok keadaan kita macam mana agak-agak. Betapa Nabi akan menangis lagi kerana umat ni terlampau pentingkan hati masing-masing. Sedangkan Nabi korbankan perasaan Nabi ni. Kita kalau ikhlas berkhidmat untuk Allah, apa jadi lepas tu kita tak apalah, astagfirullah, nak buat macam mana, baju tu dah sidai, dah jatuh lah. Balik pada baju tadi, kutip je lah. Dah tak boleh nak selamat, basuh lagi sekali, dapat pahala lagi sekali. Kadang-kadang kepenatan kita menyebabkan kita mengeluh dalam kehidupan. Dan ketahuilah kepenatan tu tak lama. Boleh jadi hari ni habis kepenatan tu, boleh jadi esok habis kepenatan tu. Sebab tu Nabi SAW diutuskan. Sebab tu puan-puan, saya nak baca satu ayat Al-Quran yang diceritakan dalam surah As-Saff ayat terakhir. 3 ayat terakhir, 10, 11, 12, 13, 4. Ayat ke-10 surah As-Saff, Allah Ta'ala bentang jalan bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, inginkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, tujikum min azabin alim, perniagaan yang akan keluarkan kamu daripada azab yang pedih. Kita dah bincang azab ada 2. Yang pertama dekat akhirat, yang kedua azab atas dunia ni, stres, sakit jiwa, pening kepala, depression, tekanan jiwa perasaan. Kita balik tekanan jiwa perasaan bukan sebab ujian dengan tekanan tak ada kena mengena. Tekanan sakit jiwa kerana dosa yang belum diampun oleh Allah. Satu bila kita rasa sakit hati, rasa geram, ubat dia istighfar.
Ada orang yang ambil ubat penenang kat hospital, jumpa pakar psikiatris, tak ada masalah. Itu salah satu daripada ikhtiar. Salah seorang ustazah yang terkenal dekat Malaysia ni, kalau saya sebut nama semua orang kenal. Dia cerita dalam ceramah dia, saya salah seorang daripada orang yang mengalami depression kronik. Saya pernah ambil ubat depression 2 hari, lepas tu saya tak ambil sebab saya rasa kesan teruk pada badan. Dan akhirnya saya bagi motivasi kat diri saya untuk berubat. Ubat diri saya sendiri. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati-hati akan jadi tenang. Ini kata pencipta yang mencipta hati. Kalau pencipta yang mencipta hati kata cara nak tenang ini dia. Kalau kita cari cara lain kan, kita tak akan jumpa ketenangan tu. Puan-puan, Al-Habib Ali Al-Jufri pesan macam ustazah ni pesan, macam ustazah ni buat. Ustazah ni buat macam ni. Al-Habib Al-Jufri dalam ceramah dia kata apa? Kalau kalian inginkan ketenangan jiwa yang berkegalan, apakah kalian siap untuk buat apa yang saya nak nasihat? Semua orang jawab, insya-Allah, na'am, kami siap, musta'in, kami bersedia untuk buat. Apa dia, wahai Habib? Kata Habib Ali Al-Jufri, cara dia ialah dengar nasihat daripada orang yang kita tak suka. Senang ke susah? Kita dengar nasihat pada orang yang kita suka, betul ya? Orang yang tak suka bagi nasihat lagi kita tak mau dengar. Halah, kata dia pun teruk. Nak dengar lagi, dengar nasihat pada orang yang kita tak suka, kata Habib Al-Jufri. Itu jalan untuk buang depression, tekanan jiwa. Siapa yang kita tak suka, dengar dia punya nasihat. Kita kadang-kadang suka dengar puji kan. Dan kalau kita buat, kalau contohnya kita jumpa kawan-kawan, anak kita pula ada masalah, anak kita baru fail SPM hari tu, straight fail, muka kemurungan, dia tengok ni pasal kemurungan makcik ni, anak saya straight fail. Ada kawan-kawan yang kata apa? Kawan-kawan kata tak apalah, nak buat macam mana, itu takdir. Allah Subhanahu Wa Taala sayang, disuruh kita banyak berikhtiar, berusaha. Kita suka dengan nasihat macam tu. Tiba-tiba ada mai kawan kata, hang tak pandai didik dia. Tu dia sedap hang ni. Hang sendiri teruk. Hang dulu pun fail juga. Tuan-tuan boleh bergaduh kalau dengan nasihat macam tu. Ini bukan nasihat, ini cari pasal. Kata Habib Ali Al-Jufri, yang kita tak suka tu dengar. Balik reflect balik, betul lah, aku yang tak erti. Walaupun kita dah buat macam-macam, aku yang salah. Mungkin sebab aku lah ni. Apa benda lagi, mungkin aku masa masak tak istighfar, masa masak tak berzikir, masa masak duk tengok YouTube. Zaman lah masak, sambil masak duk tengok YouTube kat depan. Masak saya masak duk gelak. Masak apa benda, duk komen dalam YouTube. Duk kacau nasi, duk kacau apa, kari. Dulu ulama dulu kalau masak dengan zikir, adunan dia yang mahal, yang menyedapkan makanan, yang mendatangkan berkat, bukannya bawang putih yang dia tumis, bukannya cili tu. Hak yang mahal tu selawat yang dimasukkan ke dalam tu. Sambil baca, sambil masak, sambil masukkan adunan selawat, sambil masukkan bawang, sambil masukkan tasbihat, sambil selawat, sambil masukkan istighfar. Dia masak dengan keberkatan. Masak dia tu bila anak-anak makan, suami makan, keluarga makan, jadi lunak dengan Allah. Dengan nasihat cepat yang hati terasa. Puan, benda ni nak kena ikhtiar, nak kena usahakan. Puan bayangkan nasihat, kata Habib Ali Al-Jufri, nak dapat, nak buang depression, dengar banyak nasihat daripada orang yang kita tak suka. Allah Ta'ala kata, ni azab juga ni. Apa jalan dia? Apa dia perniagaan yang Allah bentang? Kita dah buat dah, tinggal nak kemas. Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama sekali, beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tu'minuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, berjihad jalan Allah dengan diri dan harta kalian. Berjihad, keluar jihad, kalau mati tengah jihad kita panggil syahid. Untuk orang perempuan, tuan-tuan, ada satu benda yang Allah Ta'ala bagi. Allah Akbar. Orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi kelebihan banyak. Saya nak buka, nak cari pun payah ni sebab ni. Tuan-tuan, ada satu hadis dalam kitab ni, dia berkenaan dengan bab cemburu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada wanita
Kadang-kadang sifat kecemburuan dia lebih daripada orang lelaki. Seandainya dia menahan cemburu dia, dalam keadaan dia membuka hati dia, melapangkan untuk cinta kepada Allah, maka untuk dia pahala syahid. Rasa cemburu ya, lawan cemburu tu dengan zikir, dengan ingat Allah, sekali bagi syahid. Mai lagi cemburu, buat lagi dapat syahid lagi. Mai lagi cemburu, buat lagi dapat syahid lagi. Khusus untuk orang perempuan ni Nabi bagi. Maksudnya nak dapat syahid mudah, pahala syahid. Menikah dapat bersalin pun dapat pahala syahid. Tahan hati daripada cemburu pun dapat pahala syahid. Antu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan Nabi kata, Allah sambung pada, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalaulah kamu tahu untuk kamu. Apa yang kamu dapat kalau kamu sambut perniagaan ni, kata Allah. Allah kata ni dia keuntungan yang akan dapat. Yang pertama, yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kamu. Kan kita kata tadi, sebab daripada dosa kita stres eh? Bila Allah ampunkan dosa, Allah akan keluarkan kita daripada tekanan. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan kamu dalam syurga yang mengalir sungai. Nombor dua. Nombor tiga, wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Yang kedua, Allah akan bagi kat dia tempat-tempat tinggal yang sangat baik, tayyibatan, di dalam syurga Adn. Zalikal fawzul azim. Itulah keuntungan yang sangat besar, kata Allah. Wa ukhra tuhibbunaha. Allah kata ada lagi. Boleh bayangkan Allah Ta'ala tawar ya. Perempuan tengok tak kalau peniaga apa nama, salesman main rumah jual periuk. Hari tu salesman main rumah, mak saya jual periuk kaca. Dia cerita semua kelebihan periuk, mak saya tengok. Lepas tu dia angkat periuk tu, dia hempuk. Dia angkat, dia hempuk, pam, melantun periuk tu. Mak saya tengok melantun, mak saya kata saya beli. Ajaib periuk kaca ni, tak pecah. Dia kata, makcik beli. Ha, saya beli. Dia terus pergi packing yang lain. Mak saya kata, saya tak mau, yang tu saya nak yang hempuk ni. Tak boleh makcik, ni sampel. Ha, saya nak beli sampel ni. Orang penjual tu ingat dia cerdik dah. Mak saya lagi cerdik lah. Dia orang yang meniaga ni kadang banyak sangat tipu helah. Dia hempuk yang original, dia masuk yang palsu lah. Kita pun belilah, kata alhamdulillah, bubur lah dekat atas kabinet. Anak tarik berkecai kan. Mak baru beli, tadi dia hempuk tak pecah. Apa yang ni pecah? Dah kena tipu rupanya. Ini manusia kalau berniaga kadang-kadang banyak tipu kat Allah Ta'ala. Kalau berniaga Allah takkan tipu. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala sentiasa tak mungkir janji dah. Tuan-puan sekalian, bayangkan Allah kata wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi yang aku nak tawarkan kepada kalian, yang kalian suka dengan benda ni. Apa dia? Nasrun minallah wa fathu qarib. Bantuan daripada aku, kata Allah, dan kemenangan yang dah dekat. Kita kan nak semua cepat, nak doa cepat, nak di cepat, minta ni nak cepat, semua nak cepat. Allah kata, sawat panggilan ni, sawat apa yang aku tawarkan daripada perniagaan ni, aku bagi cepat. Aku akan bantu, aku sendiri akan bantu dan aku percepatkan. Allah kata, wa basyiril mu'minin. Khabar gembira ni hanya untuk orang yang beriman saja. Puan-puan, ini Al-Quran yang Allah Ta'ala buka untuk hati-hati kita semua. Dapat ketenangan sebelum ketenangan yang sebenar dekat akhirat nanti. Orang yang bahagia, dia tak payah tunggu esok, dia tak payah tunggu apa yang dia dapat. Kalau nak bahagia sekarang ni, kita semua boleh bahagia. Dan kita main sini kadang-kadang kita duduk dalam majlis, macam-macam masalah kalau ikutkan. Tinggal depan pintu surau tu, depan pintu masjid, lagi nak balik lagi, ambil balik masalah tu. Pening balik pala kat rumah, apalah ini, itu ni. Orang yang bahagia, dia ambil masalah tu, tapi dia istighfar dan syukur dengan masalah tu. Terima kasih Allah sebab bagi lagi kat aku. Sebab ni lah aku boleh menangis malam. Kalau tak ada masalah, tawar je ibadat.
Kalau tak ada masalah, tak menangis dalam solat. Kalau tak ada masalah, tak menangis dalam doa. Kadang-kadang sebab masalah tu kita menangis. Dan kalau tidak, kita menangis depan TV tengok Bajrangi Baijan. Rugi, air mata dibazirkan di tempat yang salah. Sebab tu kalau nak menangis, menangis macam Nabi SAW. Nabi menangis. Kalau ditimpa ujian musibah boleh menangis tak? Boleh. Nabi bila kan, saya pernah cerita wafatnya Ibrahim, anak Nabi yang paling kecil tu, Nabi menangis. Tapi apa Nabi kata? Inna ainun tadma' wa qalbi yahzan wa la naqulu illa ma yardi rabbina. Mataku boleh menangis, kata Nabi. Hatiku boleh sedih. Mulut ni aku takkan cakap melainkan benda yang Allah redha, kata Nabi. Masalah datang macam mana pun, cakap benda elok. Moga Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita. Saya sendiri yang bercakap, perempuan yang dengar. Perempuan kalau mampu, perempuan balik nanti boleh tengok lagi, boleh tengok dalam kitab Bahtera Perkahwinan Safinatun Nikah. Banyak kisah-kisah bagaimana Nabi SAW berhubungan dengan keluarga Nabi SAW. Kita duduk dalam program ni, kita duduk dalam ceramah, dalam kuliah ni, saya cubakan pilih-pilih hadis untuk perempuan. Saya tak akan baca semua, sebab kalau baca semua nanti perempuan rasa jam. Sebab kalau ikutkan daripada bab yang mula, memang jam lah. Anjuran perkahwinan, nak nikahlah dengan wanita solehah, agama bersama kecil. Memang bab-bab untuk anak muda lah. Jadi saya pilih-pilih hadis-hadis yang kena dengan kita, supaya kita dapat balik beramal, supaya kita dapat balik menyempurnakan apa yang kita dengar. Ini kitab ni bagus kalau perempuan ni ada siapa-siapa menikah, hadiah. Dia cerita detail, malam pertama pun dia cerita. Aisyah radhiyallahu anha cerita malam pertama apa Nabi buat, doa apa Nabi baca, dia cerita semua. Jadi bila lalunya kehidupan dengan sunnah, insya-Allah Allah Ta'ala akan tempelkan dengannya bahagia. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan untuk kita. Saya senang yang bercakap, puan-puan semua yang mendengar, insya-Allah ada kitab tu, ada lagi sikit dengan sahabat saya dekat luar. Dan ada buku doa yang saya susun, ada dekat luar juga, perempuan boleh tengok nanti, insya-Allah. Semoga perempuan amal daripada doa-doa tu. Saya sendiri dapatlah sikit bahagian daripada perempuan punya amal. Saya sendiri pun kadang-kadang lalai juga. Masuk rumah pun tak ada nak baca doa. Kadang-kadang laju lari sana, lari sini, lari sana. Banyak doa terlepas. Kita hafal banyak tapi amal lah tu. Amal lah kadang-kadang banyak miss. InsyaAllah perempuan, semoga sedikit pada perkongsian pada pagi ini tidak sebab kebaikan saya sendiri yang bercakap dan perempuan yang mendengar. Semoga kita terus hadirkan hati kita untuk sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya al quwwatil matin wa ya رحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat, wahai Allah. Walaupun Nabi dah tak ada dengan kami, sahabat dah wafat jauh, tinggalkan kami, wahai Allah. Tangan yang kami angkat ni berlumuran dengan dosa. Kami malu dengan Kau, wahai Allah. Tak berhenti Kau bagi nikmat pada kami, tak berhenti Kau bagi kebaikan pada kami, lebih pada apa yang kami minta dalam doa kami. Tapi masih lagi kami kadang-kadang buat benda yang Kau larang, wahai Allah. Kami cakap benda yang Kau murka, wahai Allah. Kami tengok benda yang Kau tak bagi, wahai Allah. Hati-hati kami bersangka-sangka, wahai Allah. Wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ahli keluarga kami, ampunkan dosa mak ayah kami. Ada di kalangan mak ayah kami yang telah pergi tinggalkan kami. Kami tak boleh lupakan mereka. Walaupun hari ini kami berpisah dari dunia, tolonglah wahai Allah, Kau satukanlah kami dalam syurga. Yang kami impikan syurga ialah untuk menjadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah. Tapi kami malu dengan Nabi. Kami takut akhlak kami takut kehidupan kami takut percakapan kami tak selari dengan apa yang Nabi bawa, wahai Allah. Kerana kami seringkali hidup dengan nafsu dan hati kami. Kami banyak menyempurnakan apa yang kami nak daripada sudut hati kami. Kadang-kadang kami marah benda yang tak sepatutnya. Kami tak dapat jaga kawal perasaan kami. Sedangkan Nabi SAW mengorbankan perasaan Nabi untuk melihat kami dapat agama hari ini. Wahai Allah, tolong terima doa kami, tolong terima taubat kami.
Wahai Allah, kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi SAW doa untuk kami, itu kami minta. Wahai Allah, apa yang Nabi minta jauh daripada doa Nabi, itu kami minta jauh. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah kesihatan. Wahai Allah, kau sembuhkanlah. Ada yang ahli keluarga kami, mak ayah kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Ahli keluarga kami, anak-anak kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga. Wahai Allah, kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami seperti mana kau telah selesaikan ribuan jutaan masalah rumah tangga orang sebelum daripada kami, dengan takwa, dengan cinta dan kasih sayang. Wahai Allah, kami malu. Wahai Allah, kalau kami balik pada Engkau dengan hati-hati kami yang dipenuhi dengan kebencian. Wahai Allah, hakikatnya hati orang yang saleh terdahulu tak ada benci dalam hati-hati mereka. Kami malu dengan Kau. Wahai Allah, kalau kami balik ni masih lagi ada daki dosa pada badan kami, tolonglah terima. Wahai Allah, wahai Allah, tutup aib keluarga orang Islam kat dunia ni. Wahai Allah, jadikan kami orang yang bersangka baik, jadikan kami orang-orang yang bersih hati dan jiwa, supaya hati-hati kami hati-hati yang layak untuk masuk syurga. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah harta, Kau lapangkanlah rezeki untuk mereka. Ada yang diuji dengan masalah hutang, Kau langsaikanlah. Wahai Allah, ada yang ada hajat kalau baik untuk dunia dan akhirat. Wahai Allah, Kau sempurnakanlah. Allahumma razuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna syahadatan fi sabilik. Allahumma ya Rabba Muhammad unsurna ummata Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil الله منا ومنكم. Huh?